Perkembangan sosial kanak-kanak ni bermaksud perkembangan kanak-kanak dapat berinteraksi dengan baik sama ada dengan orang luar ataupun bersama dengan rakan sebaya. Dalam perkembangan sosial kanak-kanak ni melibatkan beberapa tokoh. Okey, antaranya adalah tokoh Live We Got Sky. Itu tokoh yang menekankan tentang perkembangan sosial kanak-kanak. Okey, dalam teori We Got Sky ni, beliau menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Okey, dua faktor utama dalam teori Live We Got Sky ni adalah interaksi sosial dan kemahiran berbahasa. Okey, kemudian dalam teori Live We Got Sky ni juga, dia juga menekankan tentang ZPD. ZPD tu adalah zon perkembangan proksimal. Okey, dalam ZPD ni dia menerangkan tentang bagaimana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak dapat dijayakan dengan bantuan orang. Okey, tips pertama adalah interaksi antara kanak-kanak dengan orang sekitar dia. Okey, sebagai contoh, parents dia bawa anak dia pergi keluar jalan-jalan dan pergi ke suatu tempat, contohnya di sebuah taman dan dia biarkan anak dia orang bermain dan berinteraksi dengan orang sekeliling dia. Okey, dekat situ kita boleh tengok yang interaksi antara kanak-kanak dengan orang sekitarnya yang menjadikan satu alat penyampaian sesuatu budaya yang membantu mereka membina pandangan tentang sekitar dia. Okey? Tips kedua adalah interaksi antara kanak-kanak dengan kanak-kanak dan kanak-kanak dengan guru. Okey, sebagai contohnya, guru dia memberikan satu tugasan kepada kanak-kanak dia untuk diselesaikan. Okey, dengan itu, kanak-kanak ni dia akan mencari jalan penyelesaian dengan bertanyakan kepada kawan-kawan dia akan berbincang dengan kawan-kawan dia, atau tidak pun dia akan pergi berjumpa dengan guru dan bertanyakan tentang masalah untuk penyelesaian. Yang ketiga ialah interaksi sosial, iaitu pemikiran kanak-kanak berkembang akibat bergaul dengan orang lain. Pergaulan dan interaksi yang bermakna selalunya terjadi apabila kanak-kanak bergaul dengan orang lain yang lebih berpengetahuan daripadanya. Contohnya, ibu bapa mengajar anak-anak supaya bergaul dengan orang sekeliling supaya apabila mereka sudah meningkat dewasa atau sudah makin membesar, mereka tidak kekok dengan orang sekeliling dan mereka rasa macam tak janggal untuk dekati dengan orang. Yang keempat ialah kemahiran bahasa, iaitu kanak-kanak akan bergaul dengan masyarakat sekeliling dan kemudiannya mereka akan menggunakan semula maklumat-maklumat yang mereka dengar daripada ibu bapa maupun guru. Contohnya percakapan-percakapan daripada ibu bapa atau guru yang bercakap dengan mereka dan mereka akan mengulangi perkataan-perkataan tersebut. Jadi ini akan dapat membantu kanak-kanak supaya mereka berpetah untuk berkata-kata. Tips seterusnya adalah konsep perencah, iaitu dalam bahasa Inggeris scaffolding. Maksudnya, mengubah suai tahap sokongan yang diberikan dan berkait rapat dengan zon perkembangan proksimal. Dan perubatan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perencah untuk dapat konsep-konsep baru dan lebih sistematik. Sambungan menurut Yoskotowski, berkomunikasi dengan diri sendiri juga boleh menjadikan salah satu perkembangan yang bagus kerana ia mendapat mengawal tingkah laku kanak-kanak yang sendiri. Manakala kanak-kanak sering bercakap dengan diri sendiri lebih cakap dalam kemahiran sosial berbanding kanak-kanak yang tidak bercakap sendiri. Kesimpulannya ialah teori Vygotsky mengatakan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah pengaruh besar daripada interaksi dan komunikasi di kalangan kanak-kanak. Sememangnya teori ini bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Perkembangan pembelajaran sosial kanak-kanak lebih banyak dilalui dengan aktiviti mereka berbual-bual dengan orang dewasa seperti ibu bapa, saudara mara, adik-beradik dan guru. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.